Okay, seronok tau buat digital marketing ni. Buat business online ni memang sangat-sangat seronok. Ada banyak sebab dia. Saya akan cuba kongsikan kejap lagi. Dan siapa kat sini yang plan nak buat business kan, ada plan nak buat business online, ada plan nak tambah income dekat online, memang sangat-sangat bagus. Platform yang sangat bagus. Sebab antara sebab yang paling saya suka adalah sebab dia mudah. Dekat buat business dekat online memang sangat-sangat mudah. Buat secara part time pun boleh kan. Itu yang seronoknya buat business online, right? So saya share screen kejap. Okay, so saya perkenalkan diri saya sikit sebanyak lagi. Saya selain daripada saya buat digital marketing, saya juga seorang penulis buku business e-commerce. Buku ni saya print 1000 pieces hari tu, saya ada bagi free dekat ramai orang. Habis lah 1000 pieces tu. Dalam buku ni saya banyak kongsikan tentang macam mana cara untuk kita mula buat business e-commerce, supaya tengah tidur pun sales masuk tanpa kita perlu entertain customer, tanpa perlu jumpa orang, tanpa perlu call, tanpa perlu WhatsApp. Itu dalam buku ni saya ajar step by step dia. So alhamdulillah sambutan yang sangat-sangat bagus. So apa yang saya teruskan sekarang, saya fokus pula, InsyaAllah tengah bulan Jun nanti saya ada buat seminar pula, seminar business e-commerce. Dia sebenarnya lebih kurang input dia lebih kurang macam dalam buku ni. Saya lebih ajar kepada cara nak buat business e-commerce tu. Okay, so itu saja yang tadi saya dah share dah. So first kali apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah kenapa kita kena buat business online. So apa yang saya beritahu tadi adalah, benda pertama saya beritahu tadi adalah mudah. Nak buat business online ni sangat-sangat mudah. Sebab apa? Sebab kita hanya perlukan internet sahaja. Okay, dan saya percaya semua orang sekarang ni yang ada Facebook, ada IG, ada TikTok, semua orang ada akses kepada internet. Dan dengannya ada internet, kita dah boleh mula buat bisnes online. Tinggal lagi cari produk apa yang kita nak jual, dan juga dah jumpa produk, kita cari supplier mana yang kita nak guna kan. So daripada situ kita start beli produk dengan harga murah, kita boleh jual balik produk dengan harga mahal. Sebagai contoh, saya beli produk dengan harga RM7, saya jual balik produk dengan harga RM50. So itu satu produk yang saya buat hari tu. Saya jual tasbih digital kan. Saya beli RM7, saya jual balik dengan harga RM49. So untung dia memang sangat-sangat banyak. Margin dia memang sangat-sangat banyak. Dan itu bukan satu produk kita boleh buat. Bila kita dah cuba satu produk, kita boleh buat masuk lagi produk lain dan produk lain. Okay, so nak buat bisnes online, tak semestinya kita buat produk yang kita minat. Tak semestinya kita buat produk yang susah untuk kita jual. Ada orang dia join HQ jadi reseller, jual produk, contoh produk untuk kurus. Mungkin produk untuk kurus susah sikit, jadi cadangan saya tukar produk lain. Banyak lagi produk kat luar sana yang mudah. Okay, antara tips yang saya boleh share dekat tuan-puan hari ni adalah cari produk dekat Shopee yang harga bawah RM10, jual balik dekat Facebook dengan harga berkali-kali ganda lebih tinggi. Mungkin kita fikir, biar betul orang nak beli ke kan? Kenapa dia orang tak beli kat Shopee? Ramai lagi orang tak tahu untuk membeli kat Shopee. Dan juga ramai orang bila dia nampak produk, dia tak buat perbandingan harga, dia terus beli. Okay, kita bukan nak tipu dia beli harga murah jual harga mahal, bukan. Tapi cara tu adalah Shopee, orang dah tahu harga dia murah, so kita ambil produk kat Shopee, kita jual kat Facebook dengan harga lebih tinggi. Macam-macam produk. Ada produk saya beli dengan harga RM80, saya jual dengan harga RM200. Ada produk saya beli dengan harga RM6, saya jual dengan harga RM40. Macam-macam jenis produk kita boleh jual. Kalau kita rasa kita susah nak jual produk yang kita buat sekarang, kita boleh tukar produk lain. Itu yang kelebihan bisnes online. Okay, mudah. Semua benda mudah. Okay, so nak ada smartphone, ada internet, ada ilmu. So ilmu tu saya nak kongsikan kepada tuan-puan hari ni sedikit sebanyak, supaya tuan-puan boleh mulakan, boleh dapat membantu sikit sebanyak tuan-puan punya bisnes yang ada sekarang, ataupun plan nak start bisnes lepas ni kan. Boleh gunakan ilmu yang kita belajar hari ni, insyaAllah. So kenapa kena buat online? Nombor satu, tadi mudah. Nombor dua adalah kos murah. Okay, saya nak explain sikit tentang kos murah. Kos murah ni, dia ada banyak faktor. Nombor satu, dalam sudut nak set up bisnes tu sendiri. Nak set up bisnes, seperti kita tahu, kalau kita buka bisnes secara offline, kita perlukan kedai, kan? Kita perlukan renovation cost dekat kedai. Kita perlu beli stok yang banyak. Okay, itu secara offline. Kalau kita buat bisnes secara offline. Kalau kita buat bisnes secara online, tuan-puan, kita tak perlukan kedai. Kita hanya perlukan smartphone, kita hanya perlukan internet.
Okay, macam saya beritahu tadi. Dan stok pula tuan-puan, sekarang ni dah tahun 2022. Tak ada dah orang buat bisnes borong stok dulu, lepas tu baru jual. Itu langkah yang kurang tepat dah sekarang. Sekarang ni orang buat bisnes, stok tak ada kat tangan, tak tahu supplier kat mana, kita dah boleh start jual dah. Bila dah start masuk sales, barulah kita kalut untuk cari stok, barulah kalut untuk cari supplier. Itu cara dia. Saya pernah dulu setahun lepas saya pernah jual satu produk. Saya dengan tim, saya pernah jual satu produk mesin basuh. Siapa pernah tengok mesin basuh saiz baldi tu? Mesin basuh tu kami berjaya jual lebih kurang 2 kontena time tu. Jual, beli dengan harga beberapa puluh ringgit saja. So saya ambil direct pada China, jual dengan harga 200 lebih. Sekali dengan package combo dia 200 lebih. So produk tu, macam mana cara kami mula adalah, kami tak tahu pun supplier kat mana, kami tak tahu pun berapa harga modal yang tepat, kan? Tahu dah lebih kurang harga dia, tapi tahu berapa harga tepat. Cuba jual. Kita cuba jual, sales mula masuk. Setakat masuk 1-2, kami tak pandang lagi tau, buat tak tahu lagi. Tapi bila dah makin lama makin start banyak masuk. Bila dah start banyak masuk tu, time tu baru kita start cari supplier. Dan cara macam ni lah yang kami guna dekat sini untuk run pelbagai jenis produk. Macam-macam jenis produk. Kita tak tahu pun supplier kat mana, kita dah jual dulu. Kita tak tahu pun harga tepat kalau kita borong berapa, tapi kita jual dulu. Kita tak perlu pun ambil stok lagi. Okay, itu yang saya maksudkan dengan kos murah. Okay, kos murah dari satu kos dalam sudut ni tuan-puan, dalam sudut advertising. Sebab kalau kita buat online, kita boleh control kos berapa kita nak spend. Kalau kita buat offline, contoh, kita buat TV, kita buat iklan kat TV kan. Memang betul kita boleh control juga kos dia, tapi control kos yang amount yang besar. Kan dia ada package dia, package harga RM5,000, package harga RM20,000, package harga RM1,000 kan. Tapi dekat online, kalau kita ada bajet RM5 sehari pun, kita still dah boleh buat iklan nak bagi orang nampak. Okay, serendah RM5 sehari, kita boleh buat marketing, paid marketing dekat Facebook. Dan yang bestnya online ni, dia ada juga free cost marketing. Okay, free cost marketing tu, kita tak perlu keluarkan duit. Kita perlu keluarkan tenaga dan masa sahaja untuk kita promote. Okay, itu kos rendah. Alright, tuan-puan, sambil-sambil saya share ni, kalau tuan-puan ada soalan, ada pandangan kan, ada pendapat, tolong share, tolong tulis dekat ruangan chat. InsyaAllah kita akan cuba jawab, kita akan cuba bantu juga. Okay, sambil-sambil. Alright, nombor 2, traffic tinggi tuan-puan. Dekat online, kalau korang nak tahu, daripada umur 16 sampai orang umur 60, 70, rakyat Malaysia ni ada dekat online. Semua kita kena cari je dia dekat mana. Online kan ada banyak platform kan. So, mereka ni semua ni buka Facebook, buka IG, buka TikTok untuk bersosial, untuk tengok-tengok info kan. So, kita boleh capai diorang tu dengan mudah dekat online. Kita boleh target spesifik. Kita nak cari orang umur berapa kan. Kalau kita nak meniaga produk kita tu produk makanan, kita target kepada mak-mak, kita target kepada suri rumah, Facebook boleh cari orang macam tu. Nak target kepada orang yang dah kahwin, nak target kepada orang yang dah ada anak dia umur lebih kurang setahun, Facebook boleh cari orang macam tu. Okay, dan mereka ni ramai ada dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok. Jadi itu yang saya maksudkan traffic tinggi. So traffic tu kita boleh capai dengan serendah RM5 sehari. Kita boleh capai dah orang. Okay, so seronok. Itu yang buatkan Facebook lebih seronok. Seperti kita tahu kan, kat billboard tepi jalan pun traffic tinggi juga, lalu lalang tu kan. Tapi dia ada max capacity dia, berapa ramai je lalu hari-hari. Tapi kat Facebook, benda tu boleh diubah mengikut bajet yang kita letak. Okay, kalau kita letak bajet lagi besar, kita dapat traffic yang lagi ramai. Traffic tu maksud dia, kita dapat tarik orang daripada Facebook, contoh daripada Facebook pergi ke website kita. Okay, orang tu kita panggil dia traffic yang masuk. Kalau kita buka kedai tepi jalan, traffic yang lalu lalang tu, itu nama dia traffic. Okay, kat Facebook, kita tarik orang masuk kita punya Facebook, masuk kita punya IG, masuk kita punya TikTok. Okay, itu kita panggil dia sebagai Facebook. Kita panggil traffic. Okay, next. Ni, hampir 90% rakyat Malaysia ada di online. Ada dekat Facebook, IG, TikTok ni tuan-tuan. Hampir 90%. Makin hari makin bertambah.
Okay, makin hari makin bertambah. Jadi nak capai mereka semua ni, kita boleh capai dengan mudah, dengan kos yang boleh kontrol. Nak cakap kos rendah sangat tu, tak adalah kos rendah kan. Sebab lagi ramai kita nak capai, lagi besar bajet kita letak. Tapi kos dia kita boleh kontrol ikut kemampuan kita. Kemampuan yang logik akal lah kan. Alright, so apa langkah dia kalau kita nak capai mereka semua ni? Apa langkah dia kalau kita nak buat mereka nampak kita punya bisnes? Langkah dia adalah kita kena pilih dulu mereka tu berada kat mana. Mereka tu ada dekat Facebook ke, IG ke, TikTok ke kan. Siapa kat sini, nak tanya, nak survey sikit, siapa kat sini tak ada Facebook, ataupun memang dia tak aktif kat Facebook? Cuba tulis saya. Dia aktif kat tempat lain tapi dia tak aktif kat Facebook. So saya orang muda-muda ni kan, ramai ni tak aktif kat Facebook, dia aktif kat tempat lain. Okay, so Facebook ni platform yang kita nak mula ni, kita ada banyak platform. Okay, so kita ada YouTube, kita ada website, kita ada Facebook, macam-macam lah. Macam-macam sekarang platform yang ada. So kita kena pilih platform untuk kita mula. Okay, sekarang ni yang famous kita ada 4 platform tuan-puan. Social platform kita ada 3. Satu platform untuk jual beli. Kita ada TikTok, Facebook dan juga Instagram untuk social. Kat sini pun kita boleh buat business, kat sini pun kita boleh buat marketing, dan kita ada Shopee juga yang famous. Okay, kita ada Lazada tapi kurang sikit kan Lazada. Shopee yang lebih famous sekarang ni. So antara 4 ni, kalau nak tahu, Facebook antara paling kurang pengguna muda. Pengguna muda dia lebih ada dekat TikTok. Okay, sebenarnya IG, lepas tu dia pindah pada TikTok sekarang ni. Alright, so TikTok ni saya nak share one by one. TikTok ni apa dia punya benefit? Nombor 1, TikTok ni mudah viral. Mudah viral dan juga reach dia tu mudah. Kalau kat Facebook tuan-puan, saya tekan Facebook ad kan. Tekan ad, saya spend sehari 100 sebagai contoh, saya boleh dapat lebih kurang 20,000 orang yang nampak. Tapi dekat TikTok, spend amount 100, saya boleh nampak 60,000, 70,000 orang. Saya boleh dapat orang yang nampak saya punya iklan. Itu beza TikTok sekarang ni. Dia pada saya kos untuk capai seorang prospek, seorang audiens yang kita nak, kos dia lebih murah. Okay, itu kat TikTok. Dan dia mudah viral, mudah FYP. Betul tak? Pakai music trend sikit, buat video pendek sikit kan, buat video nampak macam ada story sikit kan, lighting tune sikit, FYP lah. Itu TikTok. Dan FYP pula itu free cost marketing. Kita tak payah bayar pun orang boleh tahu. Kan, orang kata view pun banyak kan, like pun dah bukan-bukan. Kan, senang nak dapat FYP. Itu dekat TikTok. So TikTok ni juga saya guna pakai dia sebagai lubuk idea. Bila saya nak buat konten, saya nak buat video, saya nak buat nak buat story kan, bila saya tak ada idea, saya akan refer kat TikTok tuan-tuan. Sebab TikTok ni dia lebih kat situ. Sebab ramai orang cuba untuk tonjolkan kreativiti masing-masing, jadi kita boleh inspirasi, kita boleh tiru basi dia punya idea tu untuk kita buat konten dalam iklan. Alright, so TikTok juga market orang muda. Sekarang ni dia market orang muda plus market orang berumur. Itu dekat TikTok. Sebab orang berumur pun ramai dah sekarang ni mula untuk main TikTok. Sebab apa nak tengok? TikTok ni dia punya algorithm, dia ikut apa behavior kita. Kalau kita suka tengok pasal kereta yang keluar dekat kita punya kita punya FYP tu, kita punya feed depan tu, banyak video pasal kereta. Kalau kita suka tengok tentang macam saya contoh, saya suka tengok kat TikTok pasal ceramah-ceramah agama, Ustaz Wadi apa semua ni kan. So dia banyak keluar pasal ceramah agama. Kalau kita suka tengok joget-joget kan, dance apa semua tu, banyak keluar pasal dance. So kat situ dia kenalah dengan peringkat umur. So bila ada orang berumur masuk, orang berumur tengok pasal motivasi, pasal ceramah apa semua kan. So banyaklah keluar video-video macam tu dekat dia orang punya feed. Nampak tak pandai dia tackle market. Dia suap apa yang orang suka. Dia dapat detect behavior kita suka pasal konten jenis macam mana. So dia akan suap kita banyak konten macam tu.
Alright. So dan TikTok ni juga video marketing yang pantas. Kenapa saya cakap dia pantas? Sebab nombor satu tadi sebab mudah FYP. Nombor dua adalah nak buat video dekat TikTok pun pantas. Cepat. Video kita boleh shoot terus kat TikTok, kita boleh edit terus kat TikTok. Itu kelebihan dekat TikTok. Jadi the conclusion dia hari ni adalah siapa nak buat bisnes, kalau target dia kepada orang muda, boleh pergi dekat TikTok. Contoh baru-baru ni saya ada seorang klien coaching saya. Dia jual serum, dia buat sales lebih kurang 800,000 ke 1 juta ringgit setiap bulan dia jual serum. So selama ni dia fokus kat Facebook dan IG. So sebelum dia datang jumpa saya tu, dia dah tukar dah, dia fokus kat IG sebab dia cakap market saya banyak kat IG katanya. Kan? Sebab market dia ramai teenagers, ramai daripada geng-geng sekolah menengah sampailah universiti. So lately ni saya drop. Bila saya drop, saya minta dia tukar platform, pergi fokus dekat TikTok. Dan bila dia start fokus kat TikTok, dia nampak ada improvement dekat dia punya marketing, dekat dia punya business. So sebab apa? Sebab target market. Itulah, kalau kita target kepada orang muda, kita pergilah main kat TikTok dan juga IG. Kalau kita target kepada orang berumur, kita boleh fokus kat Facebook. Mereka ramai lagi kat Facebook, tapi mereka pun dah slowly beralih kepada TikTok. Dia tak pergi kat IG, dia pergi kat TikTok. Okay. Kedua, Shopee. Shopee ni, ini adalah platform e-commerce, tuan-puan. Tuan-puan nak buat bisnes e-commerce, cara paling mudah adalah pergi buat Shopee lah. Pergi dekat Shopee, pergi buka kedai sendiri. Sebab nak create kedai, nak buka kedai dekat Shopee sangat-sangat mudah. Semua orang boleh mula meniaga dekat Shopee. Dan jangan risau isu tipu. Jangan risau isu tipu dan juga isu scam. Sebab Shopee akan jadi orang tengah perantara untuk kita punya duit. Bila orang back in, dia tak boleh nak tipu receipt, dia tak boleh nak tipu kita dia cakap dia dah bayar tapi duit tak masuk. Tak boleh, sebab Shopee yang control benda tu. Selagi dia tak dapat barang, selagi kita tak post barang kat dia dan dia tak dapat, Shopee berhak untuk hold duit kita. Sebab yang pegang duit adalah Shopee. Itu best. Siapa-siapa nak mula, boleh cuba dekat Shopee. Okay. So Shopee ni pula traffic dia tu tinggi. Dia sediakan kat kita traffic. Kita buka kedai tempat dia dalam shopping mall dia, contoh kan. Kita pergi, sebagai contoh, kita pergi Mid Valley. Kita buka kedai dalam Mid Valley. Dia sediakan traffic untuk kita. Dia sediakan pengunjung, orang yang datang dekat Mid Valley. Sesama dengan Shopee. Shopee, kita sebagai seller, kita tak payah fikir lah. Bukan tak payah fikir sangat lah. Contoh, kalau selama ni kita fikir 1%, sekarang kita fikir 30% je. Pasal traffic. Sebab organic reach untuk orang masuk, tengok, nampak produk kita tu tinggi. Itu kat Shopee. Nombor dua, dia free lah. Free untuk mula. Nak mula buat bisnes kat situ free. Kan dia ada boost Shopee ads dia pun ada yang free. So Shopee ni trend bisnes e-commerce sekarang sebab dia dah mengalahkan Lazada pada saya. Dia dah mula mengalahkan Lazada sebab orang dah start lupakan Lazada, orang fokus dekat Shopee. Okay, dan Shopee ni tuan-puan, pakai handphone je boleh. Dan orang yang masuk dekat Shopee ni, selain daripada dia masuk untuk cuci mata, dia masuk untuk window shopping, dia masuk untuk membeli. Okay, orang ready membeli, dapat quality punya prospek sebab orang cari, orang search. Okay, itu beza kat Shopee. Dia beza macam ni lah, macam kat Facebook dengan kat Google. Facebook, kita tunjukkan, Google prospek mencari. Betul tak? Dekat Google kan orang cari kan, Google search. Orang mencari ni keinginan dia lebih berbanding kita yang offer kat dia. Kita yang tunjukkan kat dia. Okay, dia macam tu. Alright. Instagram adalah tempat orang tengok gambar, tempat orang tengok video, tempat orang tengok short video, reels dan juga story. Itu Instagram ni, bila dia mula-mula keluar hari tu, dia dah start untuk bagi tahu dekat dunia yang dia tak perlukan ayat yang panjang. Kat Facebook kan, kita tahu kan, Facebook kan dia lebih kepada copywriting kan, orang baca, betul tak? Storytelling kan. Bila keluar Instagram, dia buktikan yang tanpa copywriting pun boleh dapat like ribu-ribu. Boleh dapat like yang banyak kan. So, itu Instagram. Kita hanya tunjuk gambar, kita tunjuk video. Okay, video pun video pendek. Dan tuan-puan tahu kan, statistik ni lebih daripada 45%. Lebih, hampir separuh rakyat Malaysia ni ada dekat Instagram ni. Tapi dalam golongan muda dan pertengahan.
golongan berumur sikit sangat, majoriti sangat dekat Instagram, dan majoriti perempuan. Okey, majoriti perempuan yang berada dekat Instagram. Okey. Alright. Sekejap Okay, ada soalan tak nak tanya sambil-sambil? Adakah preferred di Shopee mempengaruhi? Yes, betul. Dekat Shopee kalau kita dapat preferred, lagi mempengaruhi. Dia buat preferred tu sebab dia nak bagi orang lebih yakin siapa dia punya customer. Siapa seller tu. So, kalau kita boleh cuba untuk kita dapatkan preferred seller tu, cubalah. Shopee preferred seller. Okay, next, Facebook. Facebook ni adalah lubuk untuk menjual. Yes, betul. Facebook ni still bagus untuk menjual dan sangat-sangat bagus lagi tuan-puan sekarang. Cuma, dia kurang dah pengguna-pengguna muda. Pengguna-pengguna daripada budak sekolah menengah sampailah geng-geng universiti, sampailah belia, sampai tahap tu tau. Pengguna muda tu kurang. Mula kurang daripada Facebook. Daripada saya duk survey, saya buat banyak program dengan pihak-pihak universiti kan, dengan pihak-pihak sekolah menengah. Bila saya survey, tak ramai, minoriti sahaja yang still aktif dekat Facebook. Majoritinya adalah tak ada dah akaun Facebook, tak ingat password. Kalau ada pun tak ingat password, dan kalau ada pun tak buka lama Facebook. Jadi Facebook ni tuan-puan, kalau nak berniaga kepada golongan muda tadi, tak payahlah pergi berniaga tempat lain. Okay, so dia still lubuk untuk menjual, tapi khas kepada daripada belia sampailah orang berumur. Itu dekat Facebook. Okay, so nombor 2, free marketing and paid marketing. Ini dekat semua business online platform ada free cost marketing, dan Facebook paid marketing pun ada dekat Facebook. Paid marketing pun ada dekat TikTok, ada dekat Shopee, ada dekat Instagram. Okay, so kuasa membeli dia besar tuan-puan dekat Facebook ni, sebab orang adalah datang daripada golongan berumur. Jadi mereka ni memang golongan yang berduit. Mereka ni datang daripada golongan yang berduit, ada dekat Facebook. Orang yang dah stabil, bukan berduit saja. Mereka ni datang daripada golongan yang dah stabil. Alright. So, kau nak tahu tuan-puan hampir 90% rakyat Malaysia ada dalam ni. Ada dalam Facebook, tapi bukan daripada golongan muda yang saya beritahu tadi. Ramai, tapi bukan daripada golongan muda. Golongan muda tak ramai ada dekat Facebook. So, apa tugas kita tuan-puan? Kita ada TikTok, kita ada Shopee, kita ada IG, kita ada Facebook. Tugas kita promote. Itu saja. Bila kita nak start, kita dah tahu cara nak mula, kita dah pilih dah platform mana yang sesuai untuk kita. Next step dia adalah promote saja. Tinggal kita nak blast. Kita nak promote dengan cara free cost marketing, boleh. Kita nak promote dengan cara paid marketing pun boleh. Pilih ikut kesesuaian. Cuma saya nak beritahu, free cost marketing mungkin dia makan banyak kita punya masa untuk kita mengadap benda tu. Tapi paid marketing ni kelebihan dia adalah kita jimat masa, tapi kita lebih keluarkan duit. Duit tu ganti masa kita untuk kita pergi bekerja, untuk kita promote. Dulu sebelum saya mula Facebook Ads tuan-puan, saya mula Facebook Ads tahun 2012, hujung tahun 2012. Sebelum saya mula Facebook Ads, saya tengah bekerja. Saya still tengah bekerja time tu. Apa yang saya buat? Saya start jual servis multimedia. Saya dulu study diploma in multimedia design. So apa saya buat? Saya buat grafik, saya buat video kan. So saya bekerja dengan orang sebagai web designer masa tu tak silap. Apa yang saya buat adalah
waktu-waktu rehat kan, pagi sebelum pergi office, petang lepas balik office, kerja saya adalah promote saja dengan cara free cost marketing. Saya buat dengan cara free cost marketing sebelum saya main Facebook Ads. So last kali saya rasa macam penat, so saya pun jumpalah Facebook Ads. Zaman tu zaman Facebook Ads, saya jumpalah Facebook Ads. Sebab Facebook Ads saya tengok, Facebook ni best kan. Tak adalah saya waktu rehat je saya nak kena pergi buka laptop, nak kena promote kan. Tak adalah pagi-pagi sebelum pergi office kita nak kena promote lah. So Facebook Ad kita buat, kita tinggal, prospek akan masuk dengan sendiri. Okay, itu kelebihan dalam Facebook Ads. Kita tak perlu keluarkan tenaga dan juga masa lebih. Kita set up sekali, dia akan berjalan secara automatik. Cuma yang tinggal bagi duit je kat dia. Okay, so nak promote, kita mesti kena tahu buat ayat iklan, dan mesti kita kena tahu buat poster, buat video. Okay, so benda ni penting sebab benda ni lah kita akan guna dia untuk promote. So kita kena tahu, at least kita tahu buat video. Dan saya percaya ramai orang dah tahu dah macam mana cara nak buat video TikTok kan. So video TikTok tu pun bagus, kita boleh guna untuk kita promote. So first kali apa yang saya nak share kat tuan-puan adalah words. Okay, copywriting. So copywriting, kita nak tulis, walaupun pendek kita kena tulis. So apa benda yang kita nak tulis dalam kita punya iklan? Okay, ada 3 benda tuan-puan. Nombor 1, jelas dengan apa yang kita nak tawarkan. Kita kena jelaskan kita nak bagi offer apa kat dia. Kita kena jelaskan kita nak jual apa. Sometimes kita tengok iklan tu, kita tak faham dia nak jual apa sebenarnya. Nak jual topi ke kan? Nak jual produk yang dia pegang kat tangan ke? Tak jelas. Okay, dan nombor 3, tulis bagi pembaca faham. Nombor 2, tahu nak tawarkan kepada siapa. Dan nombor 3, tulis bagi pembaca faham. Okay, so nombor 2 tu, tahu nak tawarkan kepada siapa tu, kita kena tahu dulu kita nak promote kat siapa. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak tulis ayat? Sebab ayat kita tulis tu, itu ayat yang spesifik, tuju kepada dia sahaja. Itu marketing. Kalau kita belajar marketing, kita boleh tahu penulisan yang kita buat, kita kena be spesifik kepada satu segmen market sahaja. Dan apa yang kita tulis tu, gunakanlah bahasa yang orang mudah faham. Okay, audience kita tu mudah faham. So copywriting, dia ada 3 elemen penting dalam satu struktur copywriting tuan-puan. Nombor 1, dia ada headline, offer dan CTA. Alright, headline nombor 1, offer nombor 2, CTA nombor 3. Headline tu maksud dia pemikat kata. Kita tulis je something supaya orang terpikat, supaya orang tertarik. Itu adalah headline. Headline tak semestinya letak nama produk. Headline tak semestinya letak promosi. Kalau promosi tu kurang menarik, tak payah letak kat headline. Headline yang menarik, contoh saya bagi tuan-puan, barang sampai baru bayar. Saya suka pakai headline ni. Headline ni adalah headline yang boleh memikat orang. Kan? So orang lain jual 100, saya jual RM10. Nampak tak benda tu menarik? Headline yang boleh menarik perhatian orang. Okay? Headline tak perlu panjang tuan-puan. Buat pendek-pendek je. Okay, buat satu ayat kan. Buat satu baris. Tak perlulah headline sampai 2-3 baris. Tak perlu headline sampai 2-3 ayat. Okay, itu headline. Tulis benda yang boleh memikat orang saja. Orang baca, orang terus rasa hook. Kita dapat hook dia supaya dia stay dan baca lagi info kita kat bawah. Alright. Nombor 2, offer. Dalam copywriting kita tulis apa yang kita nak tawarkan. Bukan kita tulis ciri produk. Itu ramai orang buat mistake macam ni. Dalam copywriting dia tulis ciri produk. Okay, dia tak tulis dia tak tulis dia punya offer. Dia tulis contohlah dia jual tudung. Kan dia tulis material kain lah, dia tulis kain diperbuat daripada mana lah kan. Dia tulis ciri-ciri produk. Itu yang dia tulis. Jadi tuan-puan, dalam copywriting kalau nak tulis ciri-ciri benda tu tak berapa penting berbanding dengan offer. Orang nak tahu apa dia dapat. Okey, dia tak kisah lagi pasal ciri. Dia kisah adakah produk yang dia bakal beli ni boleh membantu menyelesaikan masalah dia. Boleh membantu meringankan beban dia. Itu sebab orang membeli tuan-puan. Okey? So, itu offer. Tulis benda yang menarik yang kita nak tawarkan kepada pembaca. Dan nombor 3 adalah call to action. Call to action bermaksud arahan yang jelas. Kita nak suruh dia buat apa. Lepas dia dah baca,
Kita nak suruh dia buat apa? Lepas dah baca, kita nak suruh dia komen ke? Lepas dah baca, nak suruh dia klik link kat bio ke kan? Lepas dia baca, kita nak suruh dia call ke? Tulis dengan jelas. Dan jangan campur aduk. Ada orang dia letak call to action sampai 3. Boleh join Telegram, boleh beli kat Shopee ataupun boleh WhatsApp saya. Benda tu kurang menarik tuan-tuan. Okay? So, letak arahan jelas. Kalau kita tak nak dia terganggu, tulis satu sahaja. Okay? Klik link di bio sebagai contoh. Okay. So, kita masuk one by one. Pemikat kata. Ni kita belajar copywriting tuan-tuan. Okay? Pemikat kata, headline. Sedapnya dapat makan kari pak petang-petang macam ni. Itu headline. Alright. Kari pak ni ke yang viral kat grup sebelah tu? Ataupun tengah cari kari pak frozen di area Kulim. Ini headline berbentuk tanya soalan. Okay. So, tiga-tiga jenis ni headline ni dia dapat memikat orang yang nak beli kari pak. Makanan, kari pak. Okay. So, kari pak ni ke yang viral kat grup sebelah tu? Ataupun kita boleh pakai headline tengah cari kari pak frozen. Simple macam tu je. Tak payah nak tulis panjang-panjang. Assalamualaikum, saya ada buat saya ada buat promosi kari pak frozen. Tak payah. Tulis ayat yang santai-santai, relax, guna bahasa yang orang selalu guna hari-hari. Okey? Itu dekat headline. Nombor 2 dekat offer. Tawaran. Offer ni yang saya tunjuk contoh kat skrin sekarang ni, dia offer berbentuk story sikit. Kita buat macam storytelling. Okay. So, maaflah lama menyepi, busy anak PDBR. Kari pak ayam ada, kari pak daging ada, kari pak sardin ada. Semua sama, 10 biji RM5. Okay, petang-petang ada COD area Kulim. Dah. Tak perlu pun nak tulis kari pak frozen saya dibuat pada tarikh bila-bila. Kari pak frozen saya ni dibuat daripada inti jenama apa, dibuat pada tepung jenama apa. Tak perlu tulis ciri-ciri tu semua. Okey? Tulis apa yang dia bakal dapat. Tulis apa yang orang nak. Okey, itu dekat offer. Dan offer ni tuan-puan lagi meleleh offer kita, lagi orang gila. Okey, bagi offer yang gila-gila punya padu. So, contoh sekarang ni macam cakap tadi, barang sampai berbayar. Kan, offer macam tu. 3 kali bayar. Itu antara offer pasal payment yang orang ramai tertarik sekarang. Offer free shipping. Kau tahu tak, rakyat Malaysia paling suka, daripada kajian paling suka tentang free shipping. Kan, harga mahal sikit tak apa, tapi free shipping. Itu antara benda favourite orang Malaysia. Alright. So, itu dekat offer tuan-puan. Dan dekat arahan CTA tadi, arahan yang jelas. Okey, sebagai contoh, saya bagi 3 contoh kat sini WhatsApp kat Dila je. Okey, lepas tu letak link WhatsApp. Ataupun klik link di bawah. Ataupun tempah sekarang, letak link WhatsApp. Kenapa tak letak nombor telefon? Sebab sekarang ni orang dah terbiasa behavior nak membeli apa-apa dekat WhatsApp. Nak membeli apa-apa kat website. Kan, tak ada orang nak letak nombor telefon. Orang nak WhatsApp susah. So, letak link. Orang klik link tu, dia akan redirect pergi ke WhatsApp. Alright. So, ini cara nak buat satu copywriting lengkap. Headline, offer dan juga CTA. Dah siap tuan-puan? Dah, satu copywriting siap. Tengah cari kari pak frozen di area Kulim. Maaflah lama menyepi, busy anak PDBR. Kari pak ayam ada, daging ada, sardin pun ada. Semua sama. 10 biji RM5. Petang-petang ada COD area Kulim. WhatsApp kat Dila je. Dah. Siap satu copywriting. Okay? Copywriting ni dah consider lengkap lah ni. Copywriting ni dah consider copywriting apa? Copywriting dah boleh buat copywriting untuk menjual. Okey, ada soalan tak tuan-puan setakat ni? Okey, kalau ada soalan, tulis apa soalan yang tuan-puan nak tanya. Dan kalau tak ada soalan, cuba respon. Tak ada soalan. Alright. Tak ada soalan
kita baru sejam ni. Slide saya nak habis dah. Kalau masukkan feedback macam mana? Boleh, dalam copywriting kita boleh juga letak feedback. Cuma saya tak galakkan sekarang. Saya galakkan feedback, testimoni semua tu saya galakkan letak dekat kita punya ni, kita punya gambar. Kita punya gambar yang kita upload kan, kita letak feedback dekat situ. Ataupun kita boleh letak feedback juga dekat ruangan komen. Tapi itu dekat Facebook je lah. Kalau dekat TikTok, dekat IG, feedback kena letak dalam video tu sendiri. Okay? Dalam copywriting kalau nak letak boleh, cuma saya tak galakkan sebab copywriting akan jadi panjang. Kat sini saya nak tanya sekali lagi, nak survey. Siapa suka baca copywriting iklan yang panjang dan siapa suka baca copywriting iklan yang pendek? So komen panjang ataupun pendek. Nak tengok. Tolong saya nak survey, nak tengok siapa yang bila dia tengok iklan dia suka baca copywriting panjang dan siapa yang tengok iklan dia suka baca copywriting pendek. Pendek dan jelas. Okay. Prefer pendek. Okay. Tak ada seorang pun komen nak copywriting panjang kan. Pendek jelas dan padat information. Sedap nak menjualkan, so kena pendek. Betul. Betul. Macam ni tuan-tuan Sekarang ni, kalau nak buat copywriting panjang, better tukar ayat tu jadikan video. Sebab daripada saya survey tuan-tuan saya survey benda ni start daripada tahun 2018 tau. Majority suka copywriting pendek kalau iklan tu adalah iklan untuk menjual. Ni bukan cerita storytelling, bukan cerita thread kat Twitter ke apa semua kan. Bukan, ni cerita pasal menjual. Orang tak ada masa nak baca panjang. Tulis pendek-pendek yang mudah hadam, janji faham. Yes, betul. So kalau nak menjual copywriting, pastikan pendek, simple, padat, mudah faham. Orang macam ni, macam tu tengok kat skrin sekarang. Ini pun consider as copywriting pendek lah ni. Tak panjang. Yang panjang tu berperenggan-perenggan. Satu perenggan tu ada 4-5 baris. Okay. So, cuba untuk buat copywriting copywriting pendek sesimple mungkin. Okay. Kau tengok dekat TikTok sekarang. TikTok copywriting dia sediakan kat kita 2-3 baris je kan. Dia tak sediakan panjang sebab dia nak orang lebih fokus pada video. Sebab tuan-puan, tahu tak, penyampaian dalam sudut video orang lagi mudah faham. Dia ada emosi. Kalau orang bercakap, dia boleh kontrol intonasi dia tu. So itu yang lebih convert sebenarnya kalau kita nak menjual, buat video. Okay. So saya memang sangat prefer siapa yang nak meniaga buat konten berbentuk video. Okay. Sebab itu yang orang suka. Kita mungkin tak suka buat video, tapi dah orang suka, macam mana kita nak meniaga dengan dia kan, dengan orang kan. Kena ikutlah apa yang orang suka. Okay. Alright. So itu copywriting. Saya ada share macam mana nak buat headline, antara idea nak buat headline, apa offer yang kita kena buat dalam copywriting. Saya ada share juga tentang macam mana cara untuk kita buat call to action tadi kan. Dan copywriting ni pastikan copywriting kita pendek, jangan buat copywriting panjang sebab dia tak salah tau buat je lah nak buat panjang, tapi benda orang tak minat. Kenapa kita nak buat, betul tak? Kita buat benda yang orang suka saja. Give them what they want. Itu yang saya ajar dalam kelas. Alright. So next, cerita pasal creative part. Okay. Copywriting, gambar, video ni tuan-puan, ini kita panggil dia content. Alright. So dalam content dia ada copywriting dan dia ada kreatif. Kreatif ni adalah gambar ataupun video. So nak hasilkan gambar ataupun video tuan-puan, tak semestinya kena buat studio photoshoot, kena upah fotografer profesional, tak semestinya. Tapi kalau kita nak buat sendiri, ini tips dia. Tip dia adalah snap pakai handphone boleh. Tak semestinya kena pakai kamera. Tapi kalau untuk makanan tuan-puan, kalau untuk makanan ni saya spesifik untuk makanan lah. Kalau untuk makanan, color mesti naik. Itu penting. Kan kalau macam dalam handphone saya pakai apps yang nama dia ni, nama Foodie. Apps tu. Apps tu nama Foodie yang ikon kuning, siapa tahu kan. Saya pakai apps tu sebab apps tu dia memang color dia naik tuan-puan. Itu yang best. Nampak makanan ni nampak sedap kalau color dia naik. Okay. Alright. Nombor 3, buat dengan cara santai-santai je.
Tak perlu nak set up proper sangat. Nombor 4 mesti jelas. Gambar tu mesti gambar jelas. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau perempuan perasan tak dekat TikTok, salah satu tips untuk mudah masuk FYP kat TikTok adalah dia kena gunakan lighting yang sharp. Okay, lighting dia tak, kalau lighting flat kan, kalau kita tengah bercakap depan kamera kan, kalau dalam bilik kan, lighting kalau flat punya lighting, video macam tu susah sikit FYP. Tapi kalau video tu lighting dia ada shadow belah sini kan, belah sini shadow, belah sini cerah apa semua kan, video macam tu senang sikit FYP. Sama juga dengan content. Itu menunjukkan orang suka yang lighting sharp. Kita panggil lighting tu bagus. Orang suka dengan lighting yang bagus. So kita nak ambil gambar sekalipun tuan-puan, nak buat iklan ke, nak buat poster ke, pastikan jangan pakai yang flat, jangan pakai yang dull. Sama dengan apps editing. Apps editing ini untuk untuk kita edit video, edit gambar kan. So aplikasi terbaik untuk editing Canva. Canva sebab mudah kan nak buat video. Canva ni tuan-puan nak buat website pun boleh dah sekarang. Nak buat website kalau tuan-puan tak ada bajet nak beli hosting, nak beli domain, pergi dekat website Canva, tuan-puan pergi design, lepas tu convert jadi website. Siap dapat URL lagi. URL dia panjang lah sikit kan, sebab free tapi at least kita boleh buat satu website free dekat Canva tuan-puan. Alright. So Canva ni buat website boleh, buat video boleh, buat poster boleh. Nampak tak? Canggihnya Canva. Canva tu beli kat Shopee pun RM8 lebih je. Account student kan. So itu untuk edit gambar, tapi edit poster kan. Tapi bila tuan-puan pakai Canva, tuan-puan kena ingat, jangan main dengan flat colour. Canva ni kalau kita tengok banyak design ready template dia tu colour flat, betul tak? Colour dull. Dia pakai colour macam tu logo Canva punya colour tu. Colour dia tak striking. Orang Malaysia ni suka colour striking. Orang Malaysia ni suka colour-colour yang ada gradient. Itu orang Malaysia punya taste. Okay, so cuba untuk buat ikut taste orang Malaysia, bukan taste Mak Saleh yang Canva sediakan tu. Okay, kita boleh pakai CapCut. CapCut ni dah lebih kurang macam TikTok lah. Dia punya editing software sekarang. Kita boleh pakai Cammaster dan kita boleh pakai InShot untuk edit video. Alright. So ada soalan tak? Saya dah habis modul ni. Okay, kita fokus pada Q&A lah. Sejam habis dah modul. Cepat betul. Okay, siapa ada soalan boleh tanya, sebab saya punya modul dah pun habis, tentang macam mana digital marketing boleh bantu kita dalam dalam kita punya bisnes. So basically korang semua kat sini adalah full time student dekat UKM ataupun ada yang part time student sekali? Betul Tuan, semua mesti adalah full time student. Oh, okay. Tahun ke berapa dah semua? Ni semua satu course, satu batch, satu course ke macam mana? Ada yang batch lain, lepas tu fakulti pun fakulti tak sama. Lain-lain course, lain-lain batch lah maksudnya. Okay. Faham. Kalau saya random soalan Tuan. Boleh. Daripada saya sendiri. Silakan. Contoh dalam bidang marketing ni, kan mesti dah explore dah banyak ni kan, banyak movement lah.
untuk dalam bidang marketing ni, apa kelemahan yang tuan rasa yang tuan akan perbaiki ataupun yang tuan tak nak berlaku dah benda tu di pihak tuan di masa akan datang? Okay, so apa benda yang saya boleh perbaiki dalam digital marketing dari sudut side saya lah. Nombor satu, disebabkan digital marketing ni terlalu agak mudah nak buat kan. So saya fokus cerita dalam sudut perniagaan lah, sudut bisnes. Bila benda ni mudah ni tuan-puan, bila kita dah pandai, kita dah belajar, kita dah tahu buat, benda ni mudah. So problem dia adalah kita rasa semua benda kita nak jual. Kita rasa semua bisnes kita nak buat dekat online marketing. So itu kelemahan saya jadi lalang. Saya nampak produk tu saya nak jual. Saya nampak produk ni saya nak jual. Saya nampak bisnes tu saya nak buat. Itu masalah pada saya dekat digital marketing. Jadi apa yang saya nak buat, apa yang saya boleh improve, saya nak cuba untuk fokus. Sebab kalau kita tak fokus, buat apa-apa bisnes pun, buat secara online ke secara offline ke, kalau kita tak fokus macam ni, ini sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Sebab bila kita dah lari fokus tempat lain, kita akan mula tinggalkan benda ni. So itu yang saya nak improve, iaitu saya tak nak jadi lalang. Saya nak cuba fokus kat bisnes, buat sampai jadi dulu. Okay, dah automate, baru saya akan start untuk buat benda lain. Adakah Facebook Ads marketing lebih bagus ataupun YouTube Ad marketing lebih bagus? Sebab ada yang skip ad, especially YouTube dan Facebook semakin menjadi kurang relevan sekarang kerana dah berpindah ke Insta, TikTok semua kan. Okay, so basically semua masih bagus, Tuan Abdul Malik, semua masih bagus. Cuma macam yang kita share tadi, iaitu tengok pada market kita. Kalau kita nak berniaga dekat Facebook, kan, adakah betul kita punya prospek tu berada kat Facebook? Kalau kita berniaga, menjual, buat bisnes kepada orang-orang yang berumur, kan, mereka ada kat Facebook. Yes, kita pergi berniaga kat Facebook. Itu memang tempat dia. Kalau kita berniaga kepada orang muda, kita pergi dekat IG, dekat TikTok. Mereka ada kat sana, mereka tak ada kat Facebook. Okay, so cerita pasal YouTube skip ad tu pula, memang kalau good advertiser, diorang akan optimize first 5 second video sahaja dekat YouTube. Orang nak skip pun mereka tak kisah dah. Okay, memang mereka optimize benda tu. Sebab tu pentingnya adalah video, kadang-kadang kita tak skip tau dekat YouTube, sebab benda tu menarik. Tapi daripada 10 video, 9 kita skip, 1 je kita tak skip. Sebab apa? So 1 tu yang power sebenarnya. 1 tu advertiser yang power, sebab dia berjaya buat orang tak skip. Okay, so orang skip pun, kalau orang skip sekalipun, tetap saya sebagai advertiser dia, saya tetap kena bayar dekat YouTube. Dan mesej saya pun dah sampai dalam 5 saat. Kena ingat, dekat YouTube first 5 second tu sangat-sangat penting. The golden moment, first 5 second tu dekat YouTube tu. Okay, lagi ada soalan lagi tak? Kan, ni soalan daripada pihak peserta. Okay. Kalau pada pendapat Encik Zul, adakah copywriting dan digital marketing tu kedua-duanya penting atau salah satu sahaja yang lebih utama? Soalan dia copywriting apa dia? Pada pendapat Encik Zul, adakah copywriting dan digital marketing kedua-duanya penting atau salah satu sahaja yang lebih utama? Okay, so menjawab kepada soalan ni, copywriting adalah salah satu senjata dalam digital marketing. Dia berada dalam digital marketing. Okay, copywriting secara online lah. So, soalan dia tadi tu agak confuse sikit. Okay, tapi saya cuba menjawab soalan dia. Copywriting benda ni sangat-sangat penting. Okay, tapi sebenarnya kenapa kita kena tahu kenapa orang tulis copywriting? Sebab dia nak sampaikan message. Jadi tuan-puan kat sini, nak sampaikan message tak semestinya dengan copywriting. Kita boleh sampaikan message dengan cara video. Betul tak? Jadi antara copywriting dan video, kalau nak lagi bagus, jawapan dia video. Okay, video lagi penting dalam digital marketing. Sebab apa video lagi penting? Tadi saya dah explain. Sekarang ni zaman video, era video. Video pula video pendek. Jadi kalau kita ada copywriting,
kita rasa kita malas nak tulis, kita record video, ambil telefon, kita cakap depan kamera. Tersampaikan mesej dengan cara macam tu. Kita tak perlu sampaikan mesej dengan cara copywriting pun tak apa. Faham tak? Bagi peniaga yang ingin mulakan untuk mempromosi jualan mereka, platform mana yang lebih sesuai? Peniaga terdiri daripada golongan muda. Okay, so kalau peniaga terdiri daripada golongan muda, okay, kita kena tengok juga, kita nak jual produk kita tu, kita nak siapa yang beli. Okay, ini nama dia customer avatar ataupun panggil dia segmen market. Bila kita ada satu produk, kita kena tahu produk kita tu nak jual kepada segmen market mana. Nak jual kepada mak-mak ke, nak jual kepada student juga ke, nak jual kepada ayah ke kan, golongan bapa-bapa ke. Kita tahu kita punya segmen market, siapa yang bakal beli kita punya produk ni. Contoh tudung kan, kita tahu nak jual tudung kepada perempuan. Okey, perempuan tu besar lagi tu, peringkat umur dia banyak lagi. Kita target perempuan macam mana yang nak beli tudung kita tu. Contoh, ni saya ada before ni saya ada buat satu projek jual tudung untuk Insta famous. Tudung tu pakai untuk OOTD. Tudung memang tudung yang budak-budak muda, remaja kan. Geng-geng budak sekolah menengah, geng-geng universiti, geng-geng yang baru bekerja, geng-geng berumur 20-an. Itu target market tudung saya tu. Okay, so bila kita tahu target market tudung kita, itu nombor satu. Tuan-puan kalau boleh tulis sebenarnya, siapa nak mula bisnes, tulis sebenarnya. Nombor satu, bila kita ada produk, okay, kita kenal dulu siapa segmen market kita, siapa target market kita. Bila kita dah kenal benda ni, automatik kita tahu kita nak meniaga kat platform mana. Kalau orang muda-muda tadi macam tadi, perempuan muda-muda suka OOTD kan, suka ikut trend, mereka ni berada dekat TikTok dan IG. Dah automatik kita dah kenal segmen market, kita tahu dah platform mana kita nak fokus. So kita punya iklan fokus dekat situ. Dan bila kita dah tahu platform itu, kita tinggal lagi nak buat konten. Macam mana kita nak buat video, macam mana kita nak tulis copywriting, macam mana kita nak buat poster yang boleh menarik minat mereka dekat IG dan dekat TikTok tadi. Itu proses. Okay, itu step dia. Personal branding pun penting tak untuk advertise barang melalui video? Yes, betul. Personal branding salah satu teknik marketing, iaitu marketing dengan cara mempromosikan diri. Kita tengok macam Datuk Alif Shukri, Datuk Sri Vida buat kan. Ramai juga usahawan-usahawan yang mula buat personal branding. Kita tengok macam kalau dekat TikTok, dekat IG, kita tengok yang sekarang ni yang satu team yang agak trend sekarang itu Aina Beauty kan. Hafiz Mamat tu dengan Aina tu, Syafiqah Aina, mereka pun buat personal branding dan juga mereka buat produk brand. Branding produk mereka pun dia naikkan sekali. Dia carry sekali. Dia buat personal branding, dia carry sekali. Macam saya buat personal branding untuk saya, Zulfan Hashim, dan saya carry sekali nama brand saya. Contoh Bumbu Agency, saya carry sekali nama tu. Nak bagi orang kenal sama-sama. So benda tu memang sangat penting. Ada orang dia prefer mulakan dengan personal branding. Ada orang dia prefer mulakan dengan company punya brand. Okay? If untuk permulaan in business, perlu ke buat paid ads or just buat dulu zero cost marketing? Bagus soalan ni. Okay, Tuan Ashraf, kalau tuan baru nak mula, kalau tuan tak ada masa, tuan pergi buat paid marketing. Kalau tak ada masa. Tapi saya percaya bila kita baru nak mula, kita mesti ada masa. Sebab tu kita nak mula bisnes, betul tak? Kita mesti ada masa beberapa jam sehari. Jadi, cuba buat free cost marketing dahulu. Ini cara ni memang agak lambat, tapi ini cara yang boleh jimat dari sudut duit. Buat free cost marketing dulu. Kita dah tahu tadi kan segmen market kita siapa, kita dah tahu dah platform mana kita nak guna, kita dah tahu dah konten macam mana kita boleh buat. Ini cara masanya untuk kita promote pula kita punya konten. So nak promote konten kita dengan cara free cost marketing ataupun dengan cara paid marketing. Jadi kita pilih free cost marketing dulu. Yes, pergi dekat platform yang kita dah pilih tu, gunakan konten video yang kita dah buat tadi tu, promote. So, nak mulakan, Tuan Ashraf pergi dekat TikTok. Contohlah kita nak meniaga kepada orang muda kan. Pergi kat TikTok, buat video dekat TikTok. Free cost marketing dekat TikTok sangat win sekarang. Sebab reach dia mudah dan murah dekat TikTok. Perasan tak? Banyak sekarang ni
datangnya influencer-influencer baru datang daripada TikTok. Dan tuan-tuan tahu tak, rate mereka bukan murah tau. Mereka jual by video views. Kalau dulu kita tengok dekat IG, kita nak dapat TikTok famous untuk Insta famous untuk promote kita punya barang, ada yang serendah RM10, RM15 untuk satu post story, kan? Dekat TikTok tuan-puan, saya tahu sebab saya punya team pun ada engage dengan few TikTok famous, kan? Dia orang jual by views. Muka entah siapa-siapa, muka tak berapa cun pun suatu perempuan, muka tak berapa cun pun sebenarnya, tapi mereka boleh charge kita mahal. Sebab apa? Dia pandai joget-joget depan TikTok, dia pandai buat video dia masuk FYP. Dah settle. Kan? Muka dia pakai filter dekat TikTok. Itu yang saya tengok. Yang laki-laki pun sama. Laki tak siapa-siapa, muka pun tak berapa handsome, kan, tapi boleh buat duit gila-gila dia orang kat TikTok. Dia orang jual views. Contohlah, nak beli, nak upah, mungkin dia orang set dia orang punya package. Kalau package FYP macam ni, kalau package macam ni. So kalau tak masuk FYP, dia akan buat lagi sampai masuk FYP. Gitulah contoh dia. Ke ada kat sini apa TikTok famous? Influencer TikTok kat sini. Okay, ada soalan lain lagi? Adakah ilmu seperti business study atau perakaunan atau mass communication dapat membantu perjalanan digital marketing seorang tak? Bagus soalan ni. Saya first time dapat soalan macam ni. Jawapan dia yes. Jawapan dia memang sangat-sangat membantu. Okay. Dalam business, kita perlu tahu macam mana nak jaga akaun kita. Kan? Walaupun kita tak buat, tapi kita kena tahu. Basic dia kena tahu. Mass communication. Okay. Masscom kan, sangat-sangat bagus sebab dia ajar kita macam mana kita nak nak negotiate dengan orang, nak bercakap dengan orang. Business sangat penting benda-benda macam ni. Okay. Dan apa yang itu course yang korang study kan. Masa korang study ni, ini nasihat saya selalu nasihat dekat anak-anak buah saya, dekat student-student college apa semua. Saya selalu share benda ni kat dia orang. Tak perlu jadi the best. Tak perlu jadi kejar nak dapat markah paling tinggi, kan? Tapi yang penting belajar. Sebab ilmu yang kita belajar tu memang kita akan pakai. Sikit atau banyak kita akan pakai benda tu. Jadi jangan jadi malas. Belajar. Sebab kalau kita tak belajar, kita juga yang rugi sebenarnya. Kan? Bukan kita tak dapat nombor 1, bukan kita tak dapat skor paling tinggi, kita rugi, tak. Tak semestinya, tuan-tuan tahu tak?
Saya punya team saya ada lebih kurang dalam 40 orang dekat office saya tu. Saya punya team. Saya diploma dalam multimedia design. Kan, saya punya team dalam degree pun ramai. So, tak semestinya orang degree dia degree ataupun tak semestinya dia score for flat dia akan jadi orang yang boleh buat bisnes. Tak semestinya. Okay, berapa ramai kawan-kawan saya yang SPM pun tak lepas boleh buat bisnes. Tapi saya bukan nak encourage korang untuk tak belajar, tak. Saya nak encourage korang untuk belajar. Tapi tak perlulah sampai nak kena score dapat yang paling tinggi. Itu yang saya selalu nasihat ke orang. Sebab dekat college, dekat U, apa yang korang dapat benda orang lain tak dapat. Korang dapat environment. Duduk dalam environment orang yang suka study. Duduk dalam environment dapat networking kan. Dapat kenal-kenal dengan orang, macam-macam jenis orang. Kita buat kawan kan. Zaman-zaman masa dekat U, kita buat kawan. Kita tak tentu lagi dia ni kerja apa kemudian kan. Dia ni business ke, dia ni makan gaji ke, dia ni tak kerja, kita tak tahu kan. Sedangkan bila kita dah habis, tunggu 10 tahun tengok kan, masing-masing ada haluan masing-masing. Kat situ kekalkan korang punya relationship, kekalkan korang punya persahabatan. Sebab time tu kita akan berguna untuk each other kan. Macam saya kan, lepas 10 tahun duduk balik dengan budak-budak college saya dulu kan, ni buat bisnes ni, boleh networking balik kan, boleh share bisnes sama-sama. Itu yang best. Macam nak improve sales kalau sales tu dia maintain je. Okay, sales dah ada sekarang, tapi sales tu tak nak naik kan, tak nak break pergi naik ke atas. Mungkin dia maintain macam tu ataupun dia junam kan. So macam mana kita nak improve? Ada banyak cara tuan. Puan ada banyak cara Puan Adila. Apa yang Puan boleh buat? Nombor 1, gunakan database yang dah ada. Sebab Puan cakap sales maintain, bermaksud sales memang dah ada. Jadi sales dah ada tu, database tu, kontak yang pernah membeli yang kita selama ni, apa yang Puan boleh buat? Puan ambil balik. Okay, kontak mereka balik, cuba untuk bagi offer yang lain. Cuba untuk promote benda lain kepada orang, ataupun promote produk sama, packagekan ataupun bagi promosi dekat produk sama. So apa yang Puan buat adalah Puan sedang jimatkan kos untuk marketing, tapi Puan lebihkan dekat gunakan customer yang sedia ada. Itu salah satu cara untuk kita naikkan sales, iaitu dengan cara gunakan database, gunakan customer yang kita dah ada. Kat sini siapa yang buat part time business, ingat orang yang buat part time business bagus. Saya suka jumpa orang, anak-anak muda yang suka buat business, suka cari duit lebih, suka improve diri. Saya suka jumpa dengan orang macam ni. Saya pilih bulu tau. Saya lepak sebenarnya. Betul. Saya nak share something kan. Saya tak suka lepak dengan orang yang malas. Saya tak suka lepak orang yang tak ada hala tuju dalam hidup dia. Saya suka lepak dengan orang yang suka struggle, suka hustle kan. Saya suka lepak orang macam tu sebab saya pun macam tu. So bila kita lepak macam tu, aura dia sama dengan aura kita kan. So seronok lah lepak kan. So orang yang setakat ajak lepak minum kan, nak jumpa semata-mata nak tunjuk lifestyle ke apa semua. Saya tak lepak, saya tak keluar dengan orang macam tu. So saya suka lepak dengan orang yang hustle kan. So saya dulu zaman-zaman saya belajar dulu pun sama. Saya pun hustle, saya buat macam-macam jenis business kan. Tidur atas keyboard malam-malam sebab buat part time kan. Saya jenis macam tu dulu. So saya nak pesan kepada korang yang buat macam tu kan, teruskan. Sebab kita tak tahu kita kerja dalam bidang apa lagi. Walaupun kita belajar dalam course ni, kita tak tahu kita kerja dalam bidang apa. Jadi business ni salah satu benda yang kita, walaupun kita kerja makan gaji satu hari nanti kan, bila korang dah habis korang kerja makan gaji, business ni benda yang boleh dibuat walaupun part time, walaupun beberapa jam saja sehari. Sebagai contoh, business e-commerce yang saya buat. Dulu saya sebelum saya buat business e-commerce, saya buat business reply WhatsApp, kena call customer kan. Tapi masalah dia adalah saya tak ada masa. Saya nak pergi bercuti pun saya duduk main handphone, duduk reply customer kan, sebab dah biasa benda tu kan. So at one point saya tukar bisnes saya pergi pada bisnes e-commerce. Bisnes e-commerce ni, saya tengah mengajar macam ni pun sale boleh masuk, saya tengah tidur pun sale masuk. Kita dah belajar automate dah benda tu semua, sebab saya buat secara e-commerce. Salah satu starting point korang nak buat bisnes e-commerce adalah Shopee lah. Cuba belajar buat kat Shopee dulu, ataupun buat website sendiri nanti. Okay, so buat part time business,
saya sokong, bagus sangat-sangat. Okay, cuma kalau kita rasa stuck buat bisnes tu, tukar bisnes lain. Okay, tukar je bisnes lain. Banyak je bisnes ada kat luar sana. Mengikut berita semasa, dunia akan melanda kemelesetan ekonomi nanti. Bagaimanakah untuk memastikan rotation item dengan income sentiasa mencukupi? Nombor satu, macam tadilah. Tuan, kita kena ada side income. Walaupun kita dah ada main income, kita kena ada side income. Ni kita yang tak ada main income lagi, kita pun malas nak buat side income. Dah harapkan duit orang bagi. Tolong jangan buat perangai macam tu. Tolong start untuk buat side income. Macam-macam jenis produk ada kat luar sana tuan-puan. Tak semestinya produk yang kita minat tu je kita boleh jual. Carilah produk apa-apa pun asalkan benda tu boleh make money. Saya ingat lagi abang saya pesan masa saya college dulu. Dia pesan macam ni kat saya. Dia cakap, kalau nak buat bisnes, tak semestinya mulakan dengan apa yang kita minat. Tapi mulakan dengan apa yang boleh buat duit. Sebab bila kita dah berjaya buat duit, minat tu akan datang sendiri. Saya ingat lagi dia pesan dia macam tu. So, itu yang saya buat tuan-puan. Sampai sekarang saya buat macam tu. Saya tak minat pun meniaga benda ni kadang-kadang. Meniaga ni lah, meniaga A, meniaga B, meniaga C. Banyak benda yang saya tak minat tapi saya buat. Sebab apa? Saya kejar kepada make money. Dan bila duit tu dah start masuk daripada bisnes tu, dia memang automatik. Automatik minat tu datang tuan-puan. Okay? Adakah feedback pengguna mempengaruhi seseorang untuk membeli? Adakah itu feedback mengatakan produk itu berkesan macam produk kecantikan, tapi bila beli tak berkesan sangat pun? Benda ni kan kita pun tahu yang memang ada orang cakap berkesan, memang ada orang cakap tak berkesan. Itu semua atas cara guna, atas kulit kita kan. Contohlah produk kecantikan kan. So kita bagi feedback yang real lah kan. Feedback tu janganlah kita buat fake. Okay, benda tu testimoni antara umpan nombor 1 tau untuk orang Malaysia. Serius saya cakap. Saya jual banyak produk kecantikan. Testimoni adalah umpan nombor 1 untuk kita tarik minat orang bagi produk kecantikan. Okay, kalau kita berjaya buat, masalah tu sama macam masalah dia. Contoh kita memang dah ada testimoni macam-macam jenis. Tiba-tiba datang seorang prospek cakap kat dia, muka dia ni jeragat lah, tak hilang lah. Kan, jeragat dia macam-macam produk dia try. Tak hilang. Ada satu try produk tu, nampak kurang sikit tapi ada balik. So kita pun bagi kat dia. Kita tahu kan dia tu perempuan, dia tu muda. Cakap dia, puan, tengok testimoni ni. Saya punya produk paling banyak testimoni dekat jeragat. Kan? Kita pula ada bagi offer puan. Kalau puan pakai sebulan ikut cara yang kami ajar tapi tak hilang jeragat, kita offer money back guarantee. Berani offer macam tu. Kita offer lah. Kalau kita tahu produk kita bagus, kita tahu kita nak bantu dia, memang kita akan offer money back guarantee. So offer kat dia supaya dia lebih yakin. Itu kan closing teknik kan. Kita nak meyakinkan orang. So antara benda poin penting kita boleh buat adalah offer money back guarantee. Kita boleh offer free gift kan. Kita boleh offer barang sampai berbayar. Itu untuk meyakinkan orang untuk membeli. Bayar masa hujung bulan, masa gaji, itu pun boleh. Okay, ada soalan lagi? Boleh ni soalan, tak ada masalah, tanya je. Yang mana saya boleh tolong, saya tolong. Jadi untuk peserta-peserta, macam mana, ada soalan lagi untuk ajukan kepada Cik Zul? Okey, jadi kalau tak ada soalan daripada pihak peserta ataupun pihak penganjur, kita akan teruskan kepada slot sesi fotografi kita. Jadi diminta untuk peserta dan juga
penganjur-penganjur yang mempunyai line yang okey untuk membuka kamera supaya kita dapat teruskan sesi fotografi kita ni dengan lancar. Okay. Sesi fotografi. Kejap. Jadi saya serahkan kepada unit teknikal dan media untuk kendalikan sesi fotografi ni. Jadi satu sesi unit teknikal dan media ready Saya kirakan okey. Okey. 1 2 3 freestyle. 1 2 3. Okey. Jadi dengan berakhirnya sesi fotografi kita ini, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Jadi sebelum mengakhiri majlis kita, saya mewakili pihak ahli jawatan kuasa penganjur dan pelaksana ingin memohon 1000 kemaafan atas segala kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peserta dan pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa sokongan kalian, tidak mungkin program pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Tinggi bukit gilang gemilang, air di laut tenang-tenangan. Budi sedikit tidak akan hilang. Itu menjadi kenang-kenangan. Jadi saya akhiri majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan itu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih. Terima kasih Cik Zul.